Apa yang perlu dipertimbangkan oleh pembeli rumah pertama? Saya membayangkan pembeli rumah pertama ialah orang yang baru bekerja atau baru berkahwin. They are small family. So, mereka lah adalah orang yang pembeli rumah pertama. Jawapan daripada saya secara peribadi, saya suka menggalakkan adik-adik yang muda-muda di luar sana merancang untuk membeli rumah pertama ni. Jangan buat silap. Sebelum saya bagi jawapan, saya nak cerita satu kisah saya punya klien. Klien saya seorang doktor. Gaji doktor of course banyak. So, dia layaklah beli rumah yang mahal dan besar lah untuk sebagai orang yang baru bermula dengan karier kerjaya. Dia dapat beli satu rumah yang besar sebab gaji dia besar. Dia pun terus beli rumah. Harga rumah tu RM600,000 lebih. Rumah pertama RM600,000 lebih. Secara purata, rumah yang berharga RM600,000, installment bulanan lebih kurang RM3,000 macam tu lah roughly. Jadi walaupun gaji dia RM7,000, dia dah RM3,500 tu dah habis ke property yang dia beli sebab dia beli pada waktu tu dia layak. Jadi anda punya pandangan, pembeli rumah pertama beli ikut amount yang dia layak atau keperluan keluarga dia untuk ditinggal ketika itu? Terpulang kepada keputusan masing-masing. Duit anda. Suka hatilah kan nak beli yang mana. Tapi saya suka nak menggalakkan anda semua, jadilah pembeli yang bijak. Cukuplah pembelian pertama ni rumah yang bajetnya rendah. Maksudnya RM200,000, RM300,000. Just nice for you to start a living until bila kerjaya dah stable, keluarga dah agak stable, you can buy another house yang it can be rumah impian yang lebih besar nilainya. Rumah yang you beli masa first house tu dah boleh jadi investment sebab you beli dekat apartment ataupun rumah terrace yang affordable. So, bila you dah start upgrade your property level, rumah tadi tak perlu dijual. You hanya boleh jadikan itu investment. Bila namanya investment, ada orang sewa, maksudnya ada orang lain yang bayarkan rumah you tu. Dan kalau pada waktu tu value dah meningkat, sewa dah mahal, dia akan jadi satu passive income daripada sewa ni kepada kita yang membayar rumah impian yang kita duduk ni. Best kan? So, itulah yang kita panggil a smart person, smart financial lah. Maksudnya dia ada keupayaan untuk merancang kewangan dia. Sebab bila kita beli rumah ni, we are talking about kita hutang komitmen kita dengan bank. Kan? So, dekat situlah juga kita nak bayar gaji, nak bajet-bajet ni. Nanti bila family semakin besar, anak semakin ramai, komitmen tu banyak nak dihalakan. So, kalau at first, you beli rumah yang setakat keperluan anak seorang dua, later that house jadi rumah investment, you dah upgrade rumah baru tu mungkin some people dah so called dream house kan. So rumah tu dah jadi rumah yang first tadi tu dah jadi investment dan dia boleh dapat rumah yang lebih baik. Apa relatednya kedua-dua ni? Relatednya ialah bila gaji terhad tapi you dah ada aset yang ada penyewa. So dekat sini bank membaca ini bukan lagi komitmen, ini dia dah baca sebagai income. So ni baguslah, memudahkan dia untuk approve loan rumah yang kedua yang nilainya lebih besar. Best kan kalau macam tu? So itu yang kita nak. Saranan saya kepada semua, elakkan kesilapan membeli rumah mengikut loan yang anda layak. Sebab jumlah loan yang anda layak belum tentu keperluan kita pada waktu tu. Macam klien saya tadi, bila dia silap beli rumah yang mahal ikut kelayakan loan dia dan lokasi rumah tu jauh daripada tempat dia kerja. So which is sebenarnya tak berbaloi pun nak sewa sangat rendah. Dia bayar RM3,000 sebulan, sewa dalam RM1,000. Rugi kan? Dan dia pun tak boleh nak duduk kat situ sebab lokasi dia sangat jauh dengan tempat dia kerja. So beberapa perkara ni yang semua orang perlu ambil berat sebelum membuat keputusan rumah pertama yang bagaimana yang perlu dibeli. Kalau saya, macam saya kata tadi lah, saya memang sangat menggalakkan anak muda beli rumah yang kecil dulu. Lepas tu barulah upgrade. Terpulanglah dalam in your lifetime, you nak beli rumah satu je ke, nak beli dua je ke, ataupun kalau you
come to the property investor, you akan beli banyak lah. Tapi beli banyak pun you kena hati-hati juga. Sebab kalau tersalah planning, dia akan jadi jerat yang bleeding juga. Jangan tak percaya ada orang yang tersalah perancangan terhadap property ni ataupun terlalu percaya kepada guru-guru dan sifu-sifu, akhirnya dia terjerat. Dan there is a case orang yang susah sebab hutang yang sangat banyak kepada rumah-rumah yang finally sewa tak mampu cover installment dan sangat stres pada waktu tu. So anda jangan buat kesilapan yang sama macam tu. Banyak buruk daripada baiknya kalau kita hanya buat ikut-ikutan. Buatlah dengan kefahaman. That's why saya kata ilmu tu sangat penting. Sebelum buat apa-apa, make sure ada ilmu, make sure pergi belajar dengan the real player punya property investor, then baru buat. Kalau ikut saya punya pendapat, ni pendapat peribadi semua orang boleh buat keputusan sendiri. Tapi pendapat peribadi saya, rumah pertama, belilah rumah yang kecil dan sesuai dengan keperluan pada waktu tu, because kita akan upgrade a better house pada rumah yang kedua. Kalau you dah silap buat beli rumah yang mahal pada first step ni, dah susah nak exit tadi, dan berkemungkinan sampailah ke sudah you tak mampu pun nak beli rumah lain. Okey, dapat? Bersama membina masyarakat rahmat TV.